mereka. 好，那你们怎么说呢？ Macam mana kamu mau terangkannya? 当然，再讲回来，这个不是每个人可以做的。 Dan bukan setiap orang boleh berbuat demikian. 信仰类比法，我们每次都要想到这是谁的方法。 Analogi iman ini, setiap kali pun kita mesti fikirkan ini ialah kaedah siapa? 保罗， Kaedah dari Paulus. 神的工人， Itu hamba Tuhan. 已经是经过了罗马书1章到第11章，这个一定要记牢了，不然会出问题的。 Dan dia sudah pun yaitu memahami Roma, melalui Roma pasal 1 hingga 11 ini. Mesti ingat, kalau tidak kita pun akan keliru. 这个，那在这个的时候，但是基础是就是这些，譬如说这些众先知，对不对？ Nabi-nabi ini 他们对神的律法应该是很熟的， sudah pasti mereka sangat arif akan hukum Taurat Tuhan. 他们本身也曾经被神指示过， Dan mereka 或是 sendiri 听，或是 juga 看。 kemungkinan pernah mendengar, menerima wahyu dari Tuhan ataupun pernah mendengar dan pernah melihat. 但是在这里，是另外一种方式。 Tapi sekarang ini dengan cara yang lain sudah. 刚刚我们看到的这个图哈， Jadi yang tadi saya lukis di sini, 它是用，如果我们说理性这里， kalau rasional dia di sini kan. 那理性它不是看外面，是考察它里面的基督的。 Jadi sekarang rasionalnya ialah Maksudnya dia jauh mau yang jauh. menyelidiki roh Kristus yang di dalam hatinya. 基本上这个方法是怒死的作用。 Dan ini adalah fungsi nus. 那这个作用当然它本身是有灵的， Dan fungsi ini ialah dirinya memiliki roh Tuhan dan roh Tuhan bekerja. 那查考基督的灵哈， Menyelidiki roh Kristus di dalamnya. 然后得出一些，你看有几样事情， Kemudian mereka memperolehi, kita lihat ada berapa perkara. 是在他们心里，在他们里面的基督的灵啊。 Yaitu roh Kristus yang ada di dalam mereka. 好，那呢，第一个， Yang 预先证明基督受苦难。 Yaitu memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus. 第二， Kedua, 得荣耀， tentang segala 对不对 kemuliaan？ 后来得荣耀， yang menyusul sesudah itu. 那再来， Kemudian 是什么时候？ Bila? 第四， Keempat, 是怎样的时候？ bagaimana? 第12节， Ayat 12. 所以他们得了启示。 Jadi mereka telah memperoleh wahyu ini. 你看，经过这个之后， Jadi setelah melalui ini, 这就是启示了。 inilah wahyu. 但是启示有很多的类型，对不对？ Wahyu pun ada pelbagai bentuk dia kan. 很多的方法， Ada banyak kaedahnya. 所以这也是其中之一。 Jadi ini juga salah satu darinya. 好，那以现在来讲， Sekarang, kalau perjanjian baru, 为什么会有这样子的功效呢？ kenapa dia从哪 ada 里来呢？ fungsi khasiat sedemikian dan dia datang dari mana? 我们来看哥林多前书 Kita lihat 1 Korintus 2章第16节。 pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 这里说，谁知道主的心？
Sini berkata, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? 这里神的心用什么？是不是神的 heart？ Pikiran Tuhan, adakah ia berkata hati Tuhan? 是不是？ Ada tak? 不是，用神的什么？ Yang menggunakan nous 啊！ pikiran Tuhan, yaitu menggunakan nous. 你没有学过希腊文，你没有对 nous 查考，你不会想到是 nous 的。 Kalau kamu belum pernah belajar Yunani, belum pernah mengkaji perkataan nous, kamu tidak akan tahu perkataan ini. 神有没有 nous 啊？ Tuhan ada nous kah tidak? 有啊， Ada. 但是他的 nous 我们没有办法去知道的。 Tapi nous dia itu kita tidak mungkin dapat ketahui. 所以谁知道主的 nous 呢？ Siapakah yang mengetahui nous Tuhan? 有没有人知道？ Ada orang tahu? 当然没人知道。 Sudah tentu tiada. 那我们的 nous 呢？ Dan nous kami pula 那个什么是有限的。 adalah yang terbatas. 好，那没有人知道主的那个 nous， 然后去教导他。 Tiada orang yang mengetahui nous Tuhan untuk mengajar dia. 中文是说教导了。 Dalam kitab misi berkata mengajar, BM menasihati. 其实你看这个字不是， Sebenarnya perkataan itu tidak betul. Itu misi ya, mengajar. Itu tidak betul. 你们怎么翻？ Advice, menasihati. 去什么？劝他。劝他，或是呢？其实他是使他连在一起，也就是说，你没有人知道主的 nous， 然后呢去跟他什么结合在一起啊。 Maksud yang sebenarnya ialah tiada orang yang mengetahui nous Tuhan sehingga boleh menggabungkan dia dengannya. 是把它连接在一起， Yaitu menggabungkannya, menyambungkannya bersama. 也就是这个在旧约常讲，神的意念高过人的意念， Itu 神有意 selalu 念哦， seperti 你没有 mana 办法去 dalam 达到。 perjanjian lama, itu Tuhan Allah pun ada pikirannya, cuma kita tidak dapat mencapai mengetahui hati pikirannya. 好，那接下来那一句啊， Dan kalimat seterusnya, 保罗说， Paulus berkata, 我们有什么基督的心呐、 tetapi kami memiliki pikiran Kristus. 那个你换什么？基督的什么？ 思想 nous 啊， yaitu memiliki nous Kristus. 但是这个如果不查考比较详细，你一般你跟人家讲说，要这个信仰类比法要用那个理性，人家接受不了。 Kalau kita terus memberi penerangan tentang analogi iman ini, kita berkata guna rasional, maka mereka yang mendengar itu tidak dapat menerimanya. 你们也不要试说要，除非是很有时间哈。 Jangan pula kita mau coba-coba, melainkan kita betul-betul ada masa. 你也不要试说把这个交给信徒。 Biar kamu percaya sendiri carilah. 你会遇到麻烦的。 Kalau begitu, pasti kamu ketemu dengan masalah. 为什么？ Kenapa? 因为我们在基督教界就好了，都是反对理性。 Sebab di kalangan denominasi Kristen memang itu membantah rasional. 一听到理性，那是人的败坏的。 Sahaja mendengar rasional, mereka berkata itu milik manusia dan itu membawa kebinasaan. 我们理性都是跟科学连在一起的。 Dan rasional itu digabungkan bersama dengan sains. 我们不会讲说神有理性， Kita tidak berkata Tuhan itu ada rasional. 基督有理性， Kristus ada rasional. 有没有？ Adakah? 有啊，你看这一节里面， Ada, sebenarnya ayat ini pun berkata begini. 谁知道
主的理性呢？ Siapakah yang mengetahui? Kalau penterjemahan secara langsung, siapakah yang mengetahui rasional Tuhan? 谁能够跟他连结呢？就是跟什么理性连结？ Siapakah dapat bergabung bersama dengan rasional Tuhan? 也就是说没有了。 Maksud dia tiada. 但是呢，那个保罗说， Paulus berkata, 我们tetapi kami, 他写信给那个哥林多教会， dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, 他说我们就是指的工人， tetapi kami yaitu hamba-hamba Tuhan 我们有基督的理性， memiliki pikiran yaitu rasional Kristus. 所以呢， Jadi 我们能够知道基督的奥秘。 kita dapat memahami akan rahasia Kristus. 你看第7节 Ayat 7. 我们讲的乃是从前所隐藏神奥秘的智慧啦，就是神在万事以前预定使我们得荣耀的。 Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 所以，因为基督教界一般都是把这个理性翻成什么心啊什么，所以你 Sebab denominasi Kristen mereka menerjemahkan rasional ini sebagai hati. 其实是理性， Yang 就是 patut nous。 ialah nous, yaitu rational. 神有没有理性？ Tuhan ada rasional ke tidak? 有， Ada. 只是他的理性人 Cuma 永远达不到。 Rasional dia itu manusia tidak mungkin dapat mencapai rasional Tuhan. 道成肉身的耶稣， Dan Yesus yang datang, yaitu firman yang datang ke dunia. 我们比较能够理解。 Ini kita lebih senang faham. 所以保罗有基督的nous。 Paulus memiliki nous Kristus. 这里不是说我有基督的灵哦， Ini tidak berkata saya memiliki roh Kristus. 这里是我有基督的什么？ Di sini berkata kami memiliki rasional Kristus. 因为有基督的理性啊， Kerana ada rasional Kristus. 所以你再看哥林多前书1章2章哈， Kalau kamu lihat 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2, 其实保罗有没有反对智慧吗？ adakah Paulus dia menentang hikmat? 没有啊， Tidak ada. 他不会讲话吗？ Adakah dia tidak pandai berbicara? 他很会啊， Dia sangat pandai berpidato. 他会不会委婉的言语？那个智慧委婉的言语会不会啊？他会，只是他没有用而已。 Dia memang pandai menggunakan hikmatnya dan dia pandai berbicara, cuma dia tidak menggunakannya. 所以第6节哈， Ayat 6, 2章6节， pasal 2 ayat 6. 这个很重要的哈， Ini sangat 在 penting. 完全人中， Di kalangan mereka yang telah matang, 保罗在讲这个道理。 Paulus menyampaikan firman ini 对那哥林多教会他不讲， terhadap jemaat di Korintus dia tidak berkata. 那这个智慧呢， Hikmat ini 就是神奥秘的智慧， ialah hikmat yang misteri, yang rahasia 是在 dari Tuhan 万事以前预定使我们得荣耀的所隐藏的这个智慧。 yang tersembunyi dan sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 那接下来看都是一些属灵的事哦， Dan seterusnya kita lihat itu adalah perihal yang rohani. 他怎么会知道这些属灵的事呢？ Bagaimana dia tahu hal-hal ini adalah yang rohani? 结论就是他有基督的 Kesimpulannya 理 ialah 性。 dia memiliki rasional Kristus. 所以保罗有2样都有哈， Jadi Paulus memiliki dua-dua. 他有基督的 Dia memiliki 灵， roh Kristus. 不一样的世界呢，那是哥林多 Peristiwa yang lainnya itu dalam 1 Korintus 7章25到 pasal 40节。 7 ayat 25 hingga 40. 好，那是最后他说我是有基督的
那个中文说什么？ Di 我 sini 被圣灵感动，其实不是，我有基督的灵。 dia mengatakan pada penghujungnya bahwa dia memiliki Roh Kristus. 那现在呢，他有基督的什么？ Sekarang dia Nous. memiliki Nous Kristus. 他有两个 Dia ada dua echo， ekor. 有嘛？说保罗有双有， Jadi Paulus ada kedua-duanya. 有基督的灵， Dia ada Roh Kristus 还有基督的什么？ dan 如 juga 果你不习惯，也可以讲悟性。如果你跟 kalau 讲 kamu tidak biasa kata Nous, boleh kata pengertian 一般的话就是理性， ataupun secara umumnya rasional. 诗篇就是悟性。 Itu dalam Mazmur itu ialah pengertian. 那个什么，我们的这个哥林多后前书2章15节是基督的心嘛？ Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 15 yang mengguna 但是这个不是 pikiran 这个 Tuhan. 心呢，不是这个哈。 Tapi ia bukan merujuk kepada hati ya, 不是理性的。 tapi adalah yang merujuk pada rasional. 所以有基督的，还有基督的那个什么 Dia 理 memiliki 性， rasional Kristus 然后呢，以系列来讲， dan dalam perjanjian baru 这个思考啊，有想 ia adalah pikiran 参考，然后 menyelidikinya, 再来查考他内心的基督的。 menyelidiki Roh Kristus yang ada di dalamnya. 那这是怎么讲呢？ Jadi macam mana mau cakap ini? 这个方法是怎么样呢？ Bagaimana dengan kaedah ini? 所谓信仰类比呀、 Analogi iman 当然你先要有一些神的道。 ialah pertama-tamanya mesti ada firman Tuhan, 那在这个神的道理里面， ada firman-firman Tuhan dulu di dalam, 你用你的理智， kemudian 你现在就 menggunakan 说你记 rasional 忆 kamu. 背，然后呢朗诵、重复，让它进到你的里面， Kamu menghafalnya 就是学习 sehingga 了。 hafal dan belajarnya sampai fasih dia di dalam 你不 kamu. 学不行的。 Tidak belajar tidak boleh sebab firman Tuhan mesti dipelajari. 这个就是聪明了。 Inilah kepintaran. 那但是你的基础是在讲哦，是以信仰为主的哦。 Jadi 如果 sudah 你不 tentu 信， dasarnya 越 ialah 多你反抗越 percaya. 厉害。 Kamu mesti percaya dulu sebab kalau tidak makin banyak informasi yang kamu ada, kamu akan makin melawan. 啊，有了这些， Dengan ada semua ini, 那你用这个，然后呢，你在灵里面哈、 yaitu dengan adanya firman ini, kemudian di dalam roh, 把它放到灵里面， kamu letak di dalam yang rohani. 这是Di dalam roh, diletakkannya di dalam yang rohani ya, yang roh rasional itu, diletakkan di dalam yang rohani. 那你会得出 Kamu akan mendapat 一个结果。 satu kesimpulannya. 这个过程，我们从 Proses 这 ini 这就是你会得到的， ialah 就是从信仰的类比。 apa yang kamu perolehi dari analogi iman. 那你类比是什么呢？ Dan analogi iman itu ialah 你看，这里有时候是会相似的， terkadang firman-firman di dalam ini ada yang persamaannya. 你在读的时候，你有时 Bila kamu 候是 baca balik lagi, 有时候是连不上的。 kamu akan dapati terkadangnya tidak dapat dijalin 你这个资 bersama. 料越多， Dan semakin banyak informasi di sini,
你在灵里面的所做出来的那个结果会越多。Maka hasil kesimpulan yang akan kamu perolehi di dalam rohani itu ialah semakin banyak. 你类比了之后， Sebab bila kamu membuat analoginya, 你这里你看会有就排列了。 kamu sudah dapat susunannya dan kumpulkannya bersama analoginya. 那你因为你也是活在当时的社会， Sebab kalau kamu pun masih kamu hidup di dalam masyarakat itu, 所以你得出来的是会跟当时的，譬如说那个保罗讲，主没有命令，但是他又讲出来。 seperti mana yang dikatakan Paulus tentang hadis di mana Tuhan tidak ada memberi perintah tetapi dia mau berkongsi juga dari pengalamannya. 那以个人来讲的话， bagi pribadi. 保罗的例子是说， Contoh Paulus 这么多的恩赐里面，你借着这样的一个过程，你知道你放在哪里。 dalam begitu banyak karunia-karunia ini, melalui proses ini maka kita tahu di manakah posisi kita. Nah, 你们有什么见证？ Ada Jensen, ada saksian dari kamu 4 orang penuntut. Ada apa-apa saksian ke tidak? 你用了信仰类比得到些什么？ Dengan analogi iman, apa yang telah kamu perolehi? Contohnya, 啊，有没有？要有基督的怒死，基督 yaitu 的 adanya Nous Kristus dan Roh 神的 Kristus. 灵啊。 Itu Roh Allah. 好，如果没有的话，那这个信仰的类比有一些步骤。 Analogi iman ini ada langkah-langkahnya, 我稍微提一下。第一个， ada prosesnya. Jadi yang pertama, 以神的道理为主。 berasaskan firman Tuhan itu sudah pasti. 那神的道理为主，接下来就要看这个经文的上下。 Yang kedua, kemudian kita mesti lihat kepada konteks 如果 ayat. 你只是念一点，有时候会误会它。 Kalau kamu hanya baca satu bahagian sahaja, mungkin kamu akan salah paham. 所以经文一定要弄得干净。 Jadi kamu mesti melihat dengan tepat dan jelas ayat suci. 那第二呢， Kedua, 做比较。 buat bandingan. 你越多的资料， Semakin 越比较， banyak 越会出 informasi 一些好东西。 Semakin banyaklah bandingan kamu, semakin kamu membanding, semakin banyaklah hasil kamu. 因为我们相信圣经是一体的， Dan kita percaya Alkitab itu adalah satu tubuh. 所以比较。 Jadi buatlah bandingan. 当然，第一个在做的时候，那个方法就是归纳啦、演绎的，这个都用上的。 Jadi bila kamu membuat bandingan ini sudah tentu kamu akan menggunakan kaedah itu deduction kah ataupun induction. 那在比较之后， Sesudah kamu membanding, 你在这当中呢，你会，因为你在圣灵里面哦， sebab kamu berada dalam Roh Kudus kan. 真的你有时候会感觉好像就自动的它就连在一起了。 Kadang kamu pun dapat rasakan macam otomatik dia sendiri boleh gabung bersama. 譬如说哈， Contohnya, 我们来看这个看一个例子，看启示录17章13节。
Wahyu pasal 17 ayat 13. 你在读启示录，你读到这一节， Kalau kamu baca Wahyu, kemudian kamu sampai ayat ini, pasal 17 ayat 13. 好，这一节是说他们同心合意，将自己的能力权柄给那兽。 Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. 啊，他们就是那个什么，Mereka ialah 这些第12节的那10角，就是10个王。 mereka ialah dalam ayat 12 yaitu ke-10 tanduk, 10 raja. 后来他们就同心合意了， Kemudian mereka itu bersatu hati. 然后将能力权柄给那兽。 Seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang. 这样看起来好像他们是自主的，并且脱离神的。 Nampaknya di sini mereka itu adalah yang bersendirian dan mereka sudah pun berpisah dari Tuhan. 但是整个启示录的重点就是神是全能者， Namun keseluruhan poin yang utama dalam Wahyu ialah Tuhan ialah Maha Kuasa. 我们在读启示录的时候也知道哈， Dan bila kita baca kitab Wahyu, kita pun ketahui 那个新约里面出现这个字的，就是说，独立出现的只有在启示录，其他都没有， dalam 其他都没有出现全能者 perkataan Maha Kuasa. Almighty 啊， Maha Kuasa. Perkataan Maha Kuasa ini hanya muncul di dalam kitab Wahyu. Tadi malam macam ni. 你看1章8节吗？ Oh, Maha Kuasa. Maksud pendeta ialah Alpha dan Omega ini hanya wujud di Wahyu sahaja, iaitu yang Maha Kuasa, maaf, yang Maha Kuasa ini, perkataan ini hanya muncul di Wahyu sahaja. Perkataan ini di pasal 1 ayat 8, yang Maha Kuasa. 在启示录里面出现9次， Dalam Wahyu sendiri dia muncul 9 kali. 那保罗的书信就是哥林多后书6章18节才1次，这一次是引用旧约的，所以不算。 2 Korintus pasal 6 ayat 18 pun ada muncul yang Maha Kuasa, tetapi itu kerana dia merujuk kepada perjanjian lama. Jadi itu tidak kira. 啊，启示录很特别的， Dan Wahyu 启示录 di 特色之一就是 kitab 神 Wahyu 是全能者。 sangat istimewa ialah kerana poin terutamanya ialah Allah ialah yang Maha Kuasa. 好，你把这个存起来。 Kamu ingat simpan ini ya. 我们看17章17节， Pasal 17 ayat 17. 这里是说，因为神使诸王同心合意， Sebab Tuhan telah 17章的17节有没有？17章17节， Allah telah membuat mereka seia sekata. 神使诸王遵行他的旨意，这个他是谁？神啊。 Untuk melakukan kehendaknya, iaitu kehendak Tuhan. 所以这些恶的也是听神的旨意，遵 Jadi 行神 yang 的旨意。 jahat itu pun mendengar kepada Tuhan kerana mereka melakukan kehendak Tuhan. 然后把自己的国给那兽， Dan mereka telah memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu. 直到神的话都应验。 Sampai segala firman Allah telah digenapi. 所以这两个，你看第一个你会感觉很冲突啊。 Kalau kita lihat ayat 13 itu saja, maka kita rasa ini macam bercanggah.
表面看起来是主往自己的行动， Macam seolah-olah dilihat ayat 13 itu raja sendiri membuat tindakan. 但是你看后面不是的， Tapi kalau kita lihat belakang lagi ayat 17 maka bukan demikian. 这是类比哦。 Jadi inilah satu analogi. 我们再看一节了， Kita lihat lagi satu. 你看那个马太福音5章48节， Matius pasal 5 ayat 48. 这个我们可能大家都知道。 Saya rasa kamu semua pun tahu. 这里说你们要完全像你们天父完全一样。 Yaitu karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. 这里完全到底指天父完全是什么呢？ Sempurna Bapa kita yang di surga itu apa maksudnya? 神的完全当然就是Kesempurnaan Allah 自 ialah 己存在的，他是遍在，对不对？全能、全知、遍在，对不对？ Dia 这是 Maha ada, dia完全的 Maha 神。 kuasa dan dia Maha tahu dan dialah yang Maha kuasa. 我们是不是要像神一样呢？ Adakah kita mau seperti Tuhan Allah? 那遇到这个问题，你要看路加福音6章36节。 Sampai sini maka kita mau lihat Lukas pasal 6 ayat 16. 6章的36， Maaf, pasal 6 ayat 36. 36节说你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。 Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. 那这个就是以弗所书4章35节。 Ianya juga adalah sama dengan Efesus pasal 4 ayat 35. 就是说，正如神在基督里饶恕了你们一样，就是爱怜悯。第4章的以弗所书4章的32节。 32 节. Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. 其实你从马太福音5章这个上下文你也可以看得出来。 Sebab kalau kamu lihat dari Matius pasal 5 ayat 48 tadi, kalau kamu lihat konteksnya pun kamu boleh tahu. 所以这里最主要是5章在这里是讲天父的大爱。 Dan pasal 5 sebenarnya ia menyebut tentang kasih Tuhan yang agung. 这里的大爱是讲自然的爱， Dan kasih ini merujuk kepada kasih yang semula jadi. 就是好像启示是自然启示， Seperti mana wahyu semula jadi ini. 那这是爱。 Jadi itulah kasih. 那如果我们把这个完全，然后就讲说我们要什么眼目完全、嘴完全，不是说不可以，但是就跟这个上下文跟那个配合类比就不一致。 Kalau kita kata yang dalam pasal 5 ini sempurna ialah sempurna dalam mata, sempurna dalam mulut. Jadi analogi di sini kalau merujuk kepada konteks pasal itu tidak berapa betul. 那个创世纪17章，这个我们可能大家都知道哈。 Dalam Kejadian pasal 17 pun 17章第1节， ayat 1 mungkin kita pun tahu ini. 亚伯拉罕神向他显现， Yaitu Tuhan menampakkan diri kepada Abram. 神说我是全能的， Allah berkata, akulah Allah yang maha kuasa. 所以你要做完全人啊， Jadi hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. 完全我就跟你立约。 Kalau kamu hidup tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. 如果你把完全讲成信心完全什么都完全，我觉得很难立约。 Kalau berkata ini tidak bercela ini ialah sempurna dari segi iman, saya rasa perjanjian ini sukar dapat diikat. 第1节的最后说你当在我面前做完全人。 Pasal 17 ayat 1 kalimat terakhir dalam kitab Bizi berkata, hiduplah di hadapanku dengan sempurna. 第2节， Ayat 2, 我就以你立约，
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. 那使你的后裔极其繁多 Dan 了。 aku akan membuat engkau sangat banyak. 那当然神就等着啦， Jadi Tuhan pun tunggu. 等他完全嘛，对不对？ Tunggu dia jadi sempurna. 好，那个 John，神什么时候跟他立约？ Bilakah Tuhan mengikat perjanjian 等到 dengan 他完 Abraham? 全，对不对？ Tunggu dia sempurna betul. 他什么时候完全？ Sampai bila dia sempurna? 啊？ Sehingga 我刚刚讲的这个方法，第一个就要看上下文嘛。 kan 看上下文，你就看着我，然后自己乱想。 kan tadi saya kata mesti lihat kepada konteks itu ya. Kamu jangan pandang mata saya 什么 saja 线上 dan 儿 kamu 子， pikir 线上儿子 sendiri. 要到22章啊。 Bukan, dia bukan jadi sempurna setelah dia persembahkan anaknya. 来，你念第4节，17 Baca 章 pasal 第4 17 ayat 4. 我以你立约， 好，神有没有跟他立约？ Adakah Tuhan ikat perjanjian dengannya? 有没有？对啊， Ada. 是不是现儿子了？ Ada, dia sudah persembahkan anaknya kah belum? 没有啊，所以你是不是自己想的？ Itu pikiran kamu saja. 要有圣经为根据啊！你没有圣经根据， Kita mesti 自己乱想不可以。 Menerang, menjawab, mengikut ada dasar bukti dari Alkitab. 你的怒死是有啊， Nus kamu ada, 但是你这个是圣经里面的东西。 tapi firman Tuhan inilah yang penting ini. 好，知道吗？ Boleh faham? 神有没有跟他立约？ Adakah Tuhan ikat perjanjian dengannya? 有没有？他完全了没？ Ada. Jadi dia sudah jadi sempurnakah belum? 没有 Belum.。那神自己打自己嘴巴。 Jadi Tuhan dia tampar mulut dia sendiri kan? 神说怎么样？ Sebab Tuhan berkata, 你当在我面前做完全人啊， hiduplah di hadapanku dengan 我就跟你立约啊。 tidak bercela, itu menjadi hiduplah dengan sempurna di hadapanku dan aku akan mengikat perjanjian dengan engkau. 他如果不在神面前当完全人，神就没有立约啊，是不是这样子？ Kalau dia bukan sempurna, hidup bukan sempurna di hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak mengikat perjanjian dengannya. Mike， Begitu, 或是 Mike Albert， ataupun Albert, 你救救你的 coba 朋友 kau bantu teman kamu. 啊？你不知道讲什么啊 Kamu ？Peter， tak tahu apa saya cakap. 你的救得了吗？ Peter boleh. 啊？亚伯完全了没？ Abraham sudah sempurnakah di sini? 这么容易？ Senang 你就 jawabannya. 念圣经嘛。 Baca saja dalam Alkitab. 他完全了没？ Dia sudah sempurnakah? Sudah sempurnakah belum? 好，那个众弟兄， Saudara Chung, 你看到答案了吗？ kamu sudah dapat jawabannya? 完全 啊，他完全，他怎么完 Dia 全？ sudah sempurna. Jadi macam mana dia sempurna? 必须完全啊？怎么样？啊？亚伯拉罕夫妇在地，对呀、 Lalu sujudlah Abraham. 你认为这个太简单了， Kamu pikir ungkapan ini terlampau senang kan? Sujud saja. 是不是？ Ya kak? 对不对？ Betul kak? 你会说这个怎么说就完全呢？ Begini kak, sujud itu sudah sempurna kak? 是不是？ Itu pikiran 你好像 kamu. 不太相信的感 Kamu 觉。 macam tidak percaya. Kamu macam tidak percaya. Ini ayat 3. Sujud itu sudah sempurna. 叫大家来那个公平的判断看。 Mari kita semua dengan adil kita bincang ini. 你看哦，神说我是全能的， Tuhan Allah berfirman, Akulah Allah yang maha kuasa. 你要在我面前做完全人， Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, yaitu Ojo jadi kini sempurna. Aku akan mengadakan perjanjian antara 那 aku 要 dan 使你的 engkau. 后裔极其繁多 Dan。aku akan membuat engkau sangat banyak. 要不然就听见呢， Abraham sudah mendengar. 神是全能， Tuhan Allah adalah yang maha 我在 kuasa. 他面前要当完全人， Dan saya harus hidup sempurna di 然后 hadapannya. 他就让我子孙繁多， Dan dia akan membuat keturunanku banyak. 我怎么办？
Saya macam mana? 他怎么办？ Dia macam mana? 他一句话都不讲啊， Dia langsung tidak berbicara, 趴在地上再说。 lalu sujud dulu dia, baru dia berkata. 你看他俯伏在地啊， Ayat 3, lalu sujudlah Abraham. 那神马上讲了， Dan Allah segera berfirman. 这接下来对不对？ Seterusnya dia 我与你 berfirman. 立约， Inilah perjanjianku dengan engkau. 他完成了没？ Dia sudah sempurnakah belum? 当然是完全啦、 Sudah sempurna. 因为神说你完全，我再跟你立约啊。 Sebab Tuhan berkata, kamu sempurna, baru saya ikat perjanjian dengan kamu. 这个时候你就要用一点头脑了，要一点路。 Ini kamu perlu mau fikir nih, perlu ada nus baru boleh nih. 这个路是相信的， Dan nus ini mesti kamu percaya. 懂吗？ Boleh paham nggak penerangan ini? 这个是你用世上的这个路是没有用的， Kalau kamu 所以你都 guna nus 看不到， dunia ini 你没 kamu 有信 tidak 心 dapat 啊， paham, kamu tidak beriman, 没有 itulah 信仰 kamu 类 tidak 比啊，哎 percaya. 呀，教了半死， Saya ajar mati-matian di sini kamu masih tidak paham. 懂意思吗？ Boleh paham? 教了半死，你还 Saya ajar ini, 他趴在地上， dia sujud sudah. 这叫做趴地完全法，俯伏在地完 Dia 全法。 yaitu kaedah sempurna dengan tersungkur di lantai. 你不相信吗？ Kamu tidak 或 percaya. 者怎么解释啊？ Sebab kalau tidak, macam mana lagi saya mau terangkan ini? 这个你还是有点不相信，是不是？ Dia macam ada sedikit lagi Hah? tidak percaya. 比较能够接受。 Macam 不是接受我，你接受圣经嘛？ kamu bukan terima saya, kamu terima 比较 Alkitab 能 ini. 接受。 Dia kata macam boleh terima sedikit. 主耶稣想说你这个陈学生搞什么的？ Yesus nanti fikir, macam mana lah penuntut teologi ini? 对啊，就那一句，凭着那一句就可以了。可以啊，你现在相信了吗？他说 Kau percayakah sekarang 对， bahwa 你是说 Abraham 我拿 sudah 他没 sempurna? 办法，他要这样就这样，是不是？你没有全然相信，你用这种话啊？ Jawapan kamu itu macam apa saya boleh buat dengan awak lah pendeta sebab saya tidak boleh buat apa dengan kamu. Saya tidak dapat menjawab balik kamu. 因为你把俯伏在地看得太容易了。 Sebab kamu pandangan kamu cetek terhadap perkataan sujud itu. 你没有很认真去看这俯伏在地， Kamu 很 tidak 难啊 menyelami perkataan sujud itu. 不容易呢。 Bukan senang ini. 以利啊， Elia, 以利啦， Ili, 伊莱哈，Ili. 以利为什么死得那么惨？ Elia kenapa dia 以利有两个儿子，那个以利 Imam Ili? 为什么？他没有办法俯伏在地啊。 Dia tidak dapat sujud. 神派神人来讲， Tuhan sudah pun mengutus abdi Tuhan untuk bercakap dengan dia, tapi dia ni degil sangat. 他自我很强， Dan dia ini masih berpusatkan dirinya. Pendiriannya sangat kuat. 神宣告，当人听了会耳鸣的那个，大家听了就哦 Siapa yang dengar itu sudah pun sampai 哦，神要审惩我家，好吧，那照神的意思哦。 telinga dia itu berdengung sudah. 哦，神全能，他要这样就让他这样子嘛，就像你一样。 Seperti kamu. 所以你以为趴在地上很容易啊？ Jadi kamu pikir dia sujud itu senang kan? 不 Tidak. 容易啊， Tidak senang. 他不趴地。 Dia tidak akan sujud. 这是以利，它有个特性。 Tapi Ili dia ada satu istimewanya. 我们知道讲以利有一个，他以利的位置，有没有听过？以利的位置， Posisi Ili.
他一出来就是坐在自己的位 Sebab 上。 baik sahaja dia keluar, dia sudah pun duduk di tempatnya. 那个我们来看一下哈，这个撒母耳记上1 Samuel 第1章， pasal 1. 他的位置，他坐在自己的位置上。第 Dia 1章 duduk di tempat duduknya. 第10节， 1 Samuel pasal 1 ayat 10. 他坐在自己的位置上。 Ayat 9. 哎，我的是9节，9节。 Duduk di kerusi. 好，我们看第4章 Pasal 4 13节。 ayat 13. 这是最后的位置了。 Eli duduk di kerusi. 我们先看第3章好了，3章 Pasal 2节。 3 ayat 平常日子他坐在自己位上ayat ，3章2节。 2. 那睡觉 Pasal 他 3 睡在 ayat 自己的 2. 地方， Dia berbaring di tempat tidurnya. 他不会说怎么样，不睡在自己位上， Dia tidak 不 tidur. 睡在自己的地方。 Dia sedang berbaring di tempat tidurnya. 但是这是有这个不一定了哈。那个我是有一些教会啊，要传到离家蛮远的哦，反正就是那个什么聚会完就赶快开车2-3个小时要回家睡觉，然后隔天完了再，他一定要睡在自己的家。其实那么远就睡教会就好啊。 Dia kalau lepas kebaktian, dia mesti juga pandu kereta 2-3 jam pulang ke rumahnya, tidur di katil tempat dia sendiri. Besok dia datang balik lagi. 不是每个传道这样子的， Tapi bukan setiap 有些信徒会这样。 pendeta 我们那 begini. 个传道很喜欢回家睡觉啊，就不 Ada jemaah 睡教会他的位置啊。 Jadi kalau jauh, tinggal jauh tuh dia boleh menginap di gereja yang dia berada di sana kebaktian itu kan, tapi tidak, dia mau pandu kereta pulang 2-3 jam 他老 sampai 了， sana. 他眼目昏花，看不分明，但是还是睡在自己的地方。 Dan dalam ayat 2 di sini, yaitu Eli yang matanya sudah kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. 这不是他家哦， Ini bukan rumahnya. 这是在，因为撒母耳住在那里啊，撒母耳不住他家。 Samuel pun tinggal di sana, jadi ini bukan rumah mereka. 好，那我们再看第4章 Kita lihat pasal 4第13节， ayat 13 ayat 13. 你看也是坐在自己的位上。 Dia duduk di kerusinya. 他如果以忠心度，人家会说他很忠心了、 Jadi kalau mau 这么 melihat 老了， dia ini sangat pusatkan pada dirinya. Dia sudah sangat tua, 98岁了， 98 tahun sudah. 他还搬在他的位置啊。 Dia masih membawa kerusinya sendiri dan duduk di kerusinya di tepi jalan. 那最后呢？ Dan akhirnya 第18节 ayat 18, 就从他位置往后倒死掉了。 jatuhlah Eli terlentang dari kerusinya itu dan dia mati. 如果是正常的话， Kalau secara normalnya 他是一个尽忠职守，死在自己位置上，应该褒奖啊，应该发奖金，并且要非常鼓励。 kalau dia melaksanakan tanggung jawabnya, setia dalam tanggung jawabnya dan mati dalam ke tempat duduknya, maka bolehlah memberi penghormatan kepadanya, penghargaan kepadanya. 但是不是啊？ Tetapi ini bukan. 我们看第3章哈， Kita lihat pasal 3. 这是一个很可怕的一个神的宣告。 Ia adalah di sini suatu pengumum pengisyarat yang sangat menakutkan dari Tuhan. Ayat 10. 耶和华对撒母耳说：“我在以色列中必行一件事情啊，叫听见人都耳鸣啊。” Yaitu lalu datanglah Tuhan berdiri di sana memanggil seperti yang sudah-sudah dan memberitahu bahwa 叫一个小孩子跟一个老先知啊，
Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengar akan bising kedua telinganya. Jadi Tuhan berfirman melalui seorang anak kecil kepada seorang tua. 第12节到14节啊， 12 hingga 14. 时候到就会那个应验了。 Pada waktu itu aku akan menepati. 第13节， 13. 神说，本来是说我曾告诉他必永远降罚以他的家， Itu aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. 但是他怕不下去啊， Tapi dia tidak pandai takut. 他知道 Dia 不 tahu. 禁止。 Tapi pun begitu juga. 你看14节， 14. 我向以利家起誓说，神发誓啊， Sebab itu aku telah 神气得 bersumpah 半死啊。 kepada keluarga Eli. Allah sudah sangat 以利家 murka 的罪孽虽然献祭物，永不能数去。 bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. 这种人，神拿他没办法。 Jadi orang yang demikian, Betul. Tuhan tak boleh buat apa-apa tentangnya. 神学生以后当传道，你不要说我按。 Jadi penuntut teologi bila jadi pendeta, 有的传道很，我对我来讲恶劣的教导。 bagi saya dapati memang itu ajaran yang tidak baik. 有的传道 Sebab ada 真 pendeta 的教导神学生说，你 dia 现在忍耐啊， mengajar 人家 penuntut. 讲什么照做，你案例之后，海阔天空，谁也管不了。 Sekarang Yang kamu penting masih penuntut teologi, kamu bersabar Betul, ya. sahaja apa orang cakap kepada kamu, tahan saja. Lepas kamu diurapi, maka bebaslah kamu. Kamu ini berkuasa sudah. 你们会不会这样子？ Kamu begini kah? 现在神学生嘛，让你们管好了。以后我案例 Saya 之后， sekarang penuntut teologi, nah biarlah kamu boleh berkuasa mengawal saya. Wah, Nanti kau saya tengok, sudah kau diurapi, bebaslah saya berkuasa, kamu tidak dapat menguasai saya, mengawal saya lagi. 18节啊， Ayat 18. 撒母把这一切话都告诉以利了， Samuel memberitahukan semua itu kepada Eli 他不客气，没有隐瞒了。 dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. 以利怎么反应？ Apakah reaksi Eli? 他没有趴在地上啊， Dia tidak sujud. 他是什么？ Dia 他 buat 说 apa? 他讲这话两眼 Katanya 很就是不动于衷呢。 dia senang hati mengucap kata ini, macam dia tidak peduli. 他说这是出于耶和华啦，愿 Dia 他凭自己的旨意而行。哦， Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. 神听了，在牙齿都扬起来。用人来讲，那么气得牙齿痒痒的。 Bila Tuhan mendengar ini pun, Tuhan pun sangat murka. 对不对？你若遇到这样的小孩，你是气死了。 Kalau Tuhan dengar pun, Yes. seperti kata kita, Tuhan pun sangat gerigitan. 外表看起来他好像非常的尽忠职守， Dari lahiriah macam dia ini, Wait. secara luaran, dia ni macam sangat bertanggungjawab. Sebab dia asyik berada pada posisinya itu di tempat baring, di tempat duduk kursinya. 但是他是 Tetapi 皮呀、皮得像橡皮糖一样。 dia ni sangat degil-degil macam itu gula-gula getah. 拿他没办法， Tidak boleh buat apa dengannya. 所以是很可悲的。 Jadi sangat kasihan. 我们传道会不会当到这样子？ Adakah kita jadi pendeta sehingga jadi begini? 希望你们不 Kamu 要， berempat, saya harap kamu jangan begitu. 对不对？同心报道。 Sama-sama doa dalam hati.